رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita berada dalam 10 Ramadan terakhir. Macam baru semalam sahaja kita masuk dalam bulan Ramadan, tetapi hari ini tuan-tuan kita telah berada di dalam 10 Ramadan terakhir. Ini nikmat yang cukup besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tuan-tuan 360 hari di atas muka bumi ini tuan-tuan, 10 hari ini merupakan hari yang sangat-sangat hebat, hari yang sangat-sangat besar, hari yang sangat-sangat dituntut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan doa, banyakkan melakukan ibadat, banyakkan bersedekah, banyakkan melakukan kebaikan di dalam 10 Ramadan yang terakhir. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukuri nikmat ini. Okay, saya nak mengajak kepada semua, tolong syukuri nikmat ini. Ramai orang tuan-tuan bercita-cita untuk sampai di 10 Ramadan terakhir, tetapi Allah memilih kita. Allah menentukan bahawa kita mampu dan kita layak berada dalam 10 Ramadan terakhir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan menjadikan kita orang yang berjaya di dalam 10 Ramadan terakhir, dan juga dapat menerima satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mencari Lailatul Qadar di dalam 10 Ramadan yang terakhir. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini semua orang mungkin mencari, dan semua orang tuan-tuan mungkin bercita-cita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini tuan-tuan merupakan satu malam di mana malam yang menjadi hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita maklum, umat Nabi tuan-tuan tak panjang umur mereka. Nabi sendiri pun berumur 63 tahun. Nabi bukannya seperti mana nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain yang berumur ribuan tahun, ratusan tahun, sehingga mereka mampu beribadat ratusan tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan umur yang tak panjang, 63 tahun sahaja tuan-tuan. Tetapi kita kena tahu bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang mana mempunyai kedudukan yang tinggi walaupun umur mereka tidak seperti umur umat-umat Nabi dan juga Rasul terdahulu. Sebab apa? Sebab kita mempunyai satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hadiah tersebut berada dalam 10 Ramadan yang terakhir, iaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini merupakan hadiah yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, mungkin ada orang yang berkata, tuan-tuan, engkau beribadat hanya kerana Lailatul Qadar ke? Engkau ni mencari Lailatul Qadar je ke? Adakah engkau ni bertuhankan Lailatul Qadar? Tak, tuan-tuan. Kita tidak bertuhankan Lailatul Qadar. Kita tidak beribadat hanya kerana Lailatul Qadar. Kita beribadat kerana merebut hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberi hadiah kepada kita. Allah memberi satu kelebihan kepada kita, dan Allah suka lihat kita ni berebut-rebut sebenarnya. Allah suka kalau kita ni tuan-tuan bersungguh-sungguh untuk mencapai hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, jangan kita tinggalkan. Jangan kita endahkan sebenarnya kalau ada orang menyatakan, buat apa kau nak kejar Lailatul Qadar, buat apa engkau nak beribadat kerana Lailatul Qadar, sedangkan tuan-tuan sebenarnya kita sedang memburu rahmat Allah. Kita sebenarnya sedang memburu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadiah ini tuan-tuan, hadiah yang khusus diberikan oleh Allah kepada kita, tak diberikan kepada orang lain, tak ada pada umat-umat yang lain. Ia khusus kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan, bagaimana sebenarnya Lailatul Qadar ini hanya tidak diberitahu bila. Cuma tuan-tuan, Allah memang nak bagi kepada kita. Allah sediakan hadiah ni bukan macam kita. Kita ni ada hadiah, kadang-kadang kita kedekut nak bagi dekat orang. Kita siapkan reward, orang tu kena buat macam ni baru dapat. Itu pun kalau dapat belum tentu boleh kita bagi. Tapi hadiah ini tuan-tuan adalah hadiah yang memang Allah nak bagi kepada kita. Bagaimana saya boleh cakap macam tu? Sebab cuba tuan-tuan lihat, Allah tak suruh kita cari Lailatul Qadar ini dalam tempoh 360 hari.
Setahun ada 360 hari tuan-tuan. Allah tak suruh kita cari, kau carilah Lailatul Qadar ini dalam 350 hari. Oi, jenuh kita. Susah kita, betul tak? Setahun tu kita nak cari Lailatul Qadar, tapi Allah mudahkan urusan kita. Daripada 360 hari itu tuan-tuan, Allah kata Ramadan, Allah kata Lailatul Qadar itu berada di dalam bulan Ramadan. 30 hari. Daripada 360 hari, kita hanya perlu cari Lailatul Qadar itu dalam 30 hari bulan Ramadan. Dahlah Allah mudahkan dalam bulan Ramadan sahaja Lailatul Qadar, maka Allah pemudahkan lagi. Allah nak kita betul-betul berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan kata bila Lailatul Qadar ini berlaku 10 Ramadan yang terakhir. Bayangkan 10 Ramadan yang terakhir. Mudah dah tuan-tuan. Kalaulah kita ni jenis yang pemalas, kita ni tak mampu tuan-tuan nak beribadat seperti alim ulama yang hebat-hebat, ahli abid yang hebat tuan-tuan, kalau kita tumpu 10 Ramadan terakhir ini pun dah cukup sebenarnya. Dan Allah mudahkan lagi. Ya Allah tuan-tuan, nak apa lagi ni? Kita nak apa lagi? Daripada 360 hari tadi tuan-tuan, dah kita cari 30 hari, dan 30 hari tadi cari 10 akhir Ramadan, dan Nabi dan juga sahabat serta ulama menyatakan kebiasaannya kami menerima dan berjumpa dengan Lailatul Qadar pada malam ganjil 10 Ramadan terakhir. Malam ganjil 10 Ramadan terakhir, 5 hari 6 hari je tuan-tuan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Hanya 5 hari daripada 10 hari terakhir Ramadan. Saya nak kata tuan-tuan, ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bayangkan kalau tuan-tuan kita beribadat pada malam bulan Ramadan tuan-tuan, malam bulan Lailatul Qadar, Allah gandakan 84 tahun. Seakan-akan 84 tahun. Saya buka satu rahsia tuan-tuan. Bagaimana ulama mengajar kami untuk dimurahkan rezeki. Ramai hari ini orang kata tuan-tuan, apa yang kita nak buat dalam malam Lailatul Qadar? Apa ibadat yang paling afdal dalam Lailatul Qadar? Yang pertama tuan-tuan, banyakkan doa. Mohon dengan Allah, berdialog dengan Allah, berkata-kata dengan Allah, mintalah betul-betul. Ya Allah, aku ni bodoh, ya Allah, aku ni miskin, aku ni tak ada apa-apa, ya Allah, aku mohon ya Allah bantu aku. Mohon betul-betul dengan Allah, minta bertawajuh kepada Allah, mohon dengan Allah. Semoga Allah menerima segala doa kita pada malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama, banyakkan doa. Yang kedua tuan-tuan, luaskan rezeki kita. Luaskan rezeki kita. Bagaimana caranya yang diajar oleh ulama kepada kami tuan-tuan? Bersedekah pada malam Lailatul Qadar. Bayangkan malam tu tuan-tuan, kita bersedekah sebanyak RM10. Kita dah target dah 10 Ramadan terakhir ni, kita kata kita nak setiap malam dalam malam Ramadan terakhir, kita nak bersedekah sebanyak RM10. Bayangkan kalaulah kena malam itu malam Lailatul Qadar, RM10 itu digandakan darab dengan 12, setahun darabkan dengan 86 tahun. Bayangkan bagaimana rezeki kita diperluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita letaklah target. Kalaulah hari yang genap, mungkin kita letak RM10. Hari ganjil kita naikkan sikit jadi RM20. Tak jadi masalah. Tetapi tuan-tuan, kalau kena malam itu malam Lailatul Qadar dan kita bersedekah, bayangkan bagaimana diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang telah kita luaskan, yang telah kita berikan kepada orang lain. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak mengajak kepada semua, jom dua perkara, banyakkan doa, murahkan rezeki dengan bersedekah, dan yang ketiga yang boleh dilakukan dalam bulan Ramadan ataupun akhir Ramadan adalah banyakkan beribadat kepada Allah dengan solat, dengan bacaan Al-Quran dan sebagainya. Tuan-tuan, moga Allah Subhanahu wa taala menerima Ramadan kita pada tahun ini, dan moga Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan menjadikan kita orang yang berjumpa dengan Lailatul Qadar dalam 10 Ramadan yang terakhir. Jangan lemah. Sepatutnya 10 Ramadan terakhir ini tuan-tuan, kita semakin kuat, semakin hebat untuk beribadat. Jangan kita abaikan ibadat sehingga kan tuan-tuan kita menjadi golongan yang meninggalkan ibadat. Awal Ramadan kita bersemangat, akhir Ramadan kita tinggalkan ibadat. Akhir Ramadan kita sibuk dengan baju raya, pakaian raya, rumah raya dan sebagainya tuan-tuan, sehingga kan kita lupa berkenaan tentang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 10 Ramadan terakhir ini adalah waktu terbaik untuk kita melakukan ibadat yang hebat. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan sekali lagi,
Okey, saya ingatkan sekali lagi, banyakkan melakukan ibadat dalam 10 Ramadan terakhir. Saya sendiri tuan-tuan diajar oleh ulama meluaskan rezeki. 10 Ramadan terakhir, luaskan rezeki. Bersedekahlah sebanyak yang mungkin. Kalau mampu banyak, kalau mampu sedikit, tak apalah, RM1 pun tak apa. Bayangkan kalau kita bagi RM1, tuan-tuan, kita dapat 1,000. Kita bagi RM10, kita dapat RM10,000. Bagi RM100, dapat RM100,000. Itu gandaan yang akan diberikan oleh Allah kalau kita bersedekah, dan kena pula waktu itu pada malam Lailatul Qadar. Sebab itu saya ajar tips sikit tuan-tuan, nak bagi sedekah Lailatul Qadar bermula lepas Isyak dan sebelum waktu subuh. Kalau hari ni kita nak bersedekah, jangan bagi waktu siang, bagi pada waktu selepas Isyak, sebelum waktu subuh, setiap malam 10 Ramadan terakhir. Moga ia bermanfaat untuk semua. Moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, dan Allah menerima Ramadan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita insan yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Itu sahaja. Terima kasih kepada Yayasan Sofa. Jangan lupa tuan-tuan, terus bersama dengan Yayasan Sofa, kerana ia merupakan platform terbaik dalam kita menuntut ilmu, bersedekah, dan membawa diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.